Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Siswandi. Nombor metrik saya DHU 202025496. Assalamualaikum, nama saya Fasihah Dana binti Arif, nombor Kementrik DHU 2002577. Assalamualaikum, nama saya Faradillah binti Mansur, nombor Kementrik DHU 202055575 dari kelas DPHU 6A. Assalamualaikum, saya Muhammad Faizuddin bin Abdul Hadi, nombor metrik DHU 202024822. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Al-Hakim bin Luqman, nombor metrik DHU 200202476. Weh, aku baru teringat. Aku tak daftar haji tu. Kau dah daftar haji tak? Dah. Mak aku yang daftarkan. Oh, kau tahu tak cara nak daftar haji? Tahu? Oh, boleh tolong aku tak nak daftarkan haji tu macam mana? Boleh ni sini. Aku tolong kau. Assalamualaikum. Saya Aiman sebagai petugas tabung haji. Tabung haji telah memperkenalkan konsep dahulu dilayan untuk pendaftaran haji sejak tahun 1995. Pendeposit tabung haji yang mendaftar haji akan diberi tempoh setahun untuk menunaikan haji berdasarkan tarikh dan masa pendaftaran haji mereka. Semua pendeposit tabung haji yang telah mendaftar haji layak menunaikan haji apabila tiba giliran mereka. Seterusnya, ini syarat-syaratnya. Dan ini pula adalah skim pendaftaran haji KWSP. Pendaftaran haji boleh dilakukan di pertama, kaunter tabung haji dan juga kaunter mudah alih tabung haji. Kedua, THI Jari. Ketiga, rakan kongsi strategik tabung haji. Dan keempat, pusat perhubungan tabung haji. Jadi, adakah anda sudah berdaftar? Assalamualaikum, saya Faizuddin sebagai petugas tabung haji. Jadi saya akan teruskan bagi bimbingan dari kursus haji. Kursus haji ini mempunyai kursus haji asas, yang kedua kursus insensitif haji, yang ketiga kursus khas haji, dan yang keempat kursus perdana haji, dan yang terakhir ialah kursus haji atas talian. Okey, bagi yang pertama ialah kursus asas haji atau disingkatkan sebagai KAH. Merupakan kursus haji peringkat pertama yang akan diikuti oleh bakal-bakal jemaah haji. Yang kedua ialah kursus intensif haji iaitu KIH. Merupakan kursus haji peringkat kedua yang akan diikuti oleh bakal jemaah haji sebelum berangkat ke tanah suci. Okey, yang ketiga ialah kursus khas haji iaitu KKH. Merupakan kursus khas haji lanjutan yang diadakan selepas KIH. Okey, yang seterusnya ialah kursus perdana haji iaitu KPH. Merupakan kursus haji peringkat akhir yang akan diikuti oleh bakal jemaah haji sebelum berangkat ke tanah suci. Dan yang terakhir ialah kursus atas talian iaitu kursus atas talian ini anda boleh lihat di YouTube, mereka akan membuat kursus atas talian secara live. Assalamualaikum, saya Fasihah sebagai petugas tabung haji. Semua jemaah haji mesti memiliki pasport antarabangsa Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Pejabat cawangan TH akan menghubungi jemaah haji untuk menyerahkan pasport dan dokumen sokongan yang berkaitan. 6, 8, 2, 6. Boleh duduk. Terima kasih. Borang-borang ni. Saya dah isi dah. Semua dah isi kan? Ada? Gambar-gambar semua dah letak dalam ni. Saya dah masukkan dalam ni. Puan boleh duduk dulu, nanti saya panggil balik. Nanti saya akan selamat balik orang puan ya. Okey. Fasihah Dana binti Arif. Ya, saya dah. Boleh duduk. Puan, borong puan ni dah lengkap. Sekarang ni kita nak ambil gambar puan untuk buat pasport. Okay, puan boleh duduk kat kursi tu ya. Okay puan, dah ready ambil gambar. Macam ni tak? Nak betul-betul. Tak apa. Dah cantik dah. Dah cantik. Okay. Senyum sikit, jangan garang, nanti tak cantik kamu. Okay, 1, 2, 3. Cakap! 1, 2, cakap! Pepek! Okay
puan, borang pun dah lengkap, gambar pun dah ada. InsyaAllah lebih kurang 10 minit pasport puan akan siap. Puan boleh duduk dulu, sekejap lagi saya akan panggil ya. Lama ke? Saya penat nak tunggu. Tak apa, sekejap je, sikit lagi. Okey. Masih hanya binti Arif, Saya? duduk dulu. Ni pasport yang tadi. Oh, cantik kan? Sama macam nanti. Okay, yes. Puan boleh keluar pintu belakang tadi. Tak belakang kanan tu. Okey, dengan Weh, aku dah dapat beg nak pergi haji. Tapi aku runsing lah. Aku tak tahu jadual penerbangan aku ni bila. Aku tak tahu nak cek dekat mana. Habis tu macam mana? Aku pun tak tahu. Cik. Ya, cik. Boleh saya bantu? Saya sebenarnya nak pergi haji. Tapi saya tak tahu nak cek jadual penerbangan saya ni dekat mana. Cik ada aplikasi ni, dia ada. Ada. Oh, ada tak? Sekejap ya. Yang mana ya? Oh, yang ni. Cik boleh semak jadual penerbangan cik dalam aplikasi TH Jari ni. Okey. Assalamualaikum dan saya Farahdilah sebagai petugas tabung haji. Tabung haji akan menghantar surat, tawaran dan jadual penerbangan SGP kepada semua bakal jemaah muasasah. Manakala jemaah yang menggunakan pakej pelancongan akan menerima SGP daripada agensi atau penganjur masing-masing. Semakan dan cetakan SGP boleh dibuat secara dalam talian atau diketahui di laman web THI Jari, iaitu www.thijari.com.my, atau jemaah boleh membuat semakan di aplikasi THI Jari. Mula-mula, masukkan ID anda dan kata laluan. Selepas itu, tekan menu dan tekan bahagian perkhidmatan haji. Seterusnya, tekan surat jadual penerbangan haji dan tunggu jadualnya sehingga keluar. Tabung Haji mengucapkan selamat berangkat ke Tanah Suci dan semoga mendapat haji yang mabrur. Berikut adalah proses dan tata cara perjalanan bakal haji Malaysia. Assalamualaikum, saya Irfan sebagai petugas tabung haji. Operasi penerbangan pergi ini mengikut kapal terbang penerbangan jemaah. Di sini, tempat penurunan bakal haji dan bagasi, waris boleh menurunkan bakal haji dan bagasi di lokasi yang telah ditetapkan. Selepas selesai, bakal haji perlu lapor diri dan membuat penyemakan dokumen. Semakan dokumen akan dilakukan oleh kami iaitu petugas tabung haji seperti surat penerbangan, keputusan ujian PCR dan juga buku rekod rawatan kesihatan akan disemak. Selepas itu, bakal haji boleh memasuki ruang kaunter serahan untuk mengambil barangan kelengkapan haji seperti gelang dan lencana penginapan beg bagasi dan beg sandang hadiah dari Telkom Malaysia. Selesai mengambil semua kelengkapan bakal haji, boleh masuk ke Dewan Berlepas bersama oleh pihak Malaysia Airport. Pastikan bagasi tidak mempunyai barangan larangan menaiki pesawat. Beg troli dan beg sandang juga akan diimbas untuk memastikan tiada barangan larangan menaiki pesawat. Bakal haji akan mula beratur untuk mengambil pasport serta pas masuk pesawat. Di kaunter bagasi, bakal haji akan menimbang bagasi besar dan seterusnya proses untuk daftar masuk bagasi akan dikendalikan oleh pihak Malaysia Airlines. Bakal haji akan mula masuk ke ruang Dewan Balai Berlepas untuk mendengar taklimat, bacaan doa dan laungan azan. Setelah selesai laungan azan, bakal haji akan mula beratur untuk menaiki bas yang disediakan untuk ke lapangan terbang. Setibanya di lapangan terbang, bakal haji akan terus masuk ke Balai Berlepas. Imbasan badan, beg sandang serta barangan lain yang berkaitan diimbas oleh pihak Malaysia Airport. Bakal haji akan ke kaunter immigration untuk semakan pasport oleh pihak Immigration Malaysia. Petugas tabung haji akan melakukan imbasan ke atas lencana pengenalan bakal haji.
Seterusnya, bakal haji akan beratur di kaunter Makkah Road untuk imbasan 10 jari oleh pihak Immigration Arab Saudi. Kemudian, bakal haji akan dibawa ke balai berlepas sebelum bersedia untuk menaiki pesawat. Pasport bakal haji akan diimbas sekali lagi oleh petugas TH. Haji akan beratur untuk menaiki pesawat serta mengambil tempat duduk seperti nombor yang tertera di dalam pas masuk. Tabung haji sekali lagi mengucapkan selamat berangkat ke Tanah Suci dan semoga semua bakal haji mendapat haji yang mabrur. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian makhluk. Surah Ali Imran ayat 97. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua petugas tabung haji kini sedang menunggu ketibaan jemaah haji untuk tiba di Jeddah Airport, iaitu Prince Abdul Aziz Airport. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meramat tanpa cahaya, kami yang lupa hina dan Penyelaras pergerakan Jeddah. Setelah sampai ketibaan jemaah haji di lapangan terbang antarabangsa, iaitu Sultan Abdul Aziz, Jeddah, turun sahaja daripada pesawat, jemaah haji perlu melalui pemeriksaan keselamatan bagi membuat pemeriksaan. Selesai sudah, jemaah haji diminta beratur keluar daripada lapangan terbang dan beratur menaiki bas yang telah disediakan untuk menempuh perjalanan mereka ke Kota Mekah. Tempoh perjalanan Jeddah ke Kota Mekah mengambil masa dalam 4 jam untuk sampai ke hotel penginapan. Mekah. Jemaah sampai sahaja di Mekah, iaitu hotel penginapan mereka, petugas haji meminta jemaah untuk berehat seketika kerana pada waktu malam, petugas haji akan memimpin jemaah haji untuk melakukan umrah wajib. Lembaga Tabung Haji dan Syarikat Tiwafak Asia Tenggara menyediakan 17 bas bagi membawa kira-kira 2,500 jemaah haji untuk setiap maktab, dan pergerakan itu dibuat secara 3 pusingan. Pada 8 Zulhijjah, iaitu hari bermulanya jemaah untuk bergerak ke Arafah, semua jemaah Malaysia seramai 14,306 bergerak secara berperingkat bermula pada jam 7 pagi iaitu waktu Arab Saudi, membawakan jemaah dari 3 bangunan penginapan iaitu di Abrash Al-Janadriyah, Qasar Al-Janadriyah dan Land Premium serta jemaah haji package. Jemaah akan beratur di lobi hotel mengikut giliran kereta jemaah untuk menaiki bas, dan petugas haji akan memberi nombor bas. Malahan perlu memuatkan dalam bas 40 jemaah dalam bas. Beginilah suasana ketika pelepasan jemaah haji ke bumi Arafah. Pada 9 Zulhijjah bagi pergerakan ke Muzdalifah bermula pada jam 6.30 petang. Jemaah akan menaiki bas mengikut nombor bas. Bagi jemaah yang belum bergerak boleh menunaikan fardu Maghrib dan fardu Isyak dengan niat jamak tamam sementara menunggu bas tiba. Di Muzdalifah, jemaah wajib bermabit sehingga separuh malam. Pergerakan ke Mina pula tidak mengambil masa yang lama kerana jarak Muzdalifah dengan Mina tidak jauh. Jadi pergerakan bermula pada jam 11.45 malam. Mengutamakan jemaah yang sakit dan uzur untuk menaiki bas terlebih dahulu. Selepas itu barulah jemaah yang lain untuk menaiki bas. Disebabkan perjalanan tidak panjang, jemaah perlu memuatkan bas dalam 65 orang. Pengurusan pergerakan jemaah di Muzdalifah dijangka selesai jam 6 pagi iaitu pada 10 Zulhijjah.
Seterusnya pada 12 Zulhijjah iaitu pergerakan pulang jemaah yang melakukan nafar awal. Jemaah yang melakukan nafar awal diminta membuat lontaran jamrah selepas solat subuh. Selesai saja balik dari lontaran, jemaah diminta untuk terus mengambil barang dan beratur untuk pulang ke hotel penginapan. Pada 13 Zulhijjah juga sama bagi jemaah yang melakukan nafar sani. Pergerakan dari Mekah ke Madinah mengambil masa dalam 4 jam. Dalam perjalanan terdapat beberapa hentian iaitu di masjid untuk menunaikan solat, makan, membeli belah dan terdapat satu lagi persinggahan sebelum sampai iaitu bekalan makanan ringan dari Arab Saudi yang bernama hadiah. Itu adalah hentian terakhir dan pemandu akan teruskan perjalanan sehingga ke hotel penginapan jemaah di Madinah. Pengurusan penginapan jemaah. Di Mekah, terdapat 3 bangunan hotel penginapan jemaah iaitu Abraj Al-Janad Riyah iaitu Maktab 46, 47 dan 49. Kasas Al-Janad Riyah iaitu Maktab 49. Dan Land Premium iaitu Maktab 48 dan 50. Dalam bilik terdapat 6 orang jemaah dan bilik lelaki dan wanita berasingan. Di Masyair pula, terdapat 3 penempatan iaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina. Penempatan di Arafah terdapat 75 buah kemah pelbagai saiz dan dalam satu maktab terdapat dalam 13 buah kemah. Kemah wanita terdapat 7 buah dan lelaki terdapat 6 buah kemah. Ketika di Muzdalifah, jemaah punya penempatan hanyalah di atas jalan tah yang beralaskan kapet sahaja. Ini kerana jemaah perlu bermabit separuh malam. Jemaah duduk mengikut maktab dan dalam kedudukan maktab jemaah duduk dalam susunan mengikut keti jemaah. Di Mina terdapat 600 buah kemah buat jemaah dalam satu maktab terdapat lebih kurang 11 buah kemah. Terdapat 6 buah kemah wanita dan 5 kemah lelaki. Di Mina pada tahun ini adalah tempat baharu yang disediakan Arab Saudi dan kemah jemaah berdekatan dengan Masjid Kuwait. Seterusnya, penginapan di Madinah terdapat 2 buah hotel penginapan jemaah iaitu di Movenpick Madinah dan Saja Al-Madinah. Dalam bilik jemaah terdapat bilik yang mempunyai 4 orang dan ada yang 5 orang. Pengurusan sajian jemaah. Pihak tabung haji akan menyediakan 28 sajian cita rasa Malaysia dengan kepelbagaian juadah setiap kali waktu makan tengah hari dan malam disediakan tabung haji bagi keperluan jemaah sepanjang musim haji tahun ini. Tempoh makan yang disediakan untuk tengah hari adalah pukul 11 pagi sehingga pukul 2 petang dan makan malam pula disediakan pada pukul 6 petang sehingga pukul 9 malam. Makanan boleh diambil di lobi yang jemaah duduki. Pengurusan petugas haji bagi setiap maktab. Petugas haji yang dilantik untuk menjalankan amanah menguruskan jemaah haji pada tahun ini memang agak ramai. Akan tetapi mereka tidak cukup kaki tangan untuk menguruskan jemaah. Oleh sebab itu, petugas haji ini akan melantik para jemaah untuk membantu mereka. Di sana terdapat 5 maktab jemaah haji iaitu maktab 46, 47, 48, 49 dan 50. Dalam setiap maktab itu, petugas haji akan melantik 35 orang jemaah haji yang sudi membantu petugas haji untuk menguruskan jemaah. Mereka melantik sahabat maktab ini yang terdiri daripada doktor, keluarga yang ramai dan suami isteri supaya mereka senang untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi mereka juga dapat berpengalaman merasakan bagaimana untuk menguruskan jemaah-jemaah haji di sana. Seterusnya, sahabat maktab ini terbagi kepada 3. Yang pertama ialah sahabat medik, yang kedua ialah sahabat ibadah dan yang ketiga ialah sahabat biasa. Tugas bagi sahabat medik ialah mereka menjaga para pesakit yang berada di sana. Yang kedua ialah sahabat ibadah. Sahabat ibadah adalah memantau jemaah haji yang memerlukan bantuan dalam melakukan sesuatu ibadah. Dan yang terakhir sekali ialah sahabat biasa adalah membantu apa sahaja yang diperlukan oleh petugas haji dan jemaah haji ketika, sebelum dan semasa masyair. Seterusnya ialah perkhidmatan nasihat dan bimbingan ibadah. Ziarah silaturahim unit kaunseling haji di setiap bilik penginapan jemaah Malaysia dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang berlaku di sana.
Selain membantu mengeratkan hubungan silaturahim. Antara masalah jemaah yang selalu memberi aduan ialah yang pertama, isu tentang gangguan emosi. Seterusnya ialah masalah komunikasi antara suami isteri, masalah ketidakserasian antara rakan sebilik dan sebagainya. Ziarah silaturahim ini boleh digunakan oleh para jemaah haji untuk meluahkan sebarang permasalahan dan mendapatkan pandangan dan bantuan serta sokongan lanjutan daripada kaunselor. Pusat rawatan tamu haji di Mekah dan Madinah adalah pusat rawatan jemaah haji luar negara pertama di Arab Saudi yang mendapat kelulusan permit teknis oleh Kementerian Kesihatan Arab Saudi untuk pembukaan dan pengoperasian hospital bagi musim haji. Begitu juga untuk permit ambulan tasrih untuk menjalankan perkhidmatan ambulan, yang mana Malaysia mempunyai 20 buah ambulan spesifikasi yang tinggi. Pendeposit yang berumur 18 tahun atau lebih hendaklah menamakan seseorang atau dua orang sebagai penerima namaan bagi maksud pembayaran apa-apa amount yang dikreditkan atas nama kepada tabung haji selepas dia meninggal dunia. Pendeposit dikehendaki menamakan pewaris penerima namaan yang berhak mengikut hukum syarak. Perkhidmatan kewangan sama ada penakaran atau pengeluaran kewangan boleh dilakukan di mana-mana kaunter khidmat pelanggan yang disediakan di setiap maktab sama ada di Mekah ataupun Madinah. Perkhidmatan kad debit Aitijari membolehkan jemaah haji pendeposit melakukan transaksi pengeluaran wang di Tanah Suci secara percuma semasa musim haji. Dengan kad debit Aitijari ini juga, jemaah haji atau pendeposit boleh melakukan transaksi pengeluaran wang melalui mesin ATM di Malaysia dan luar negara. Lembaga Tamu Haji menawarkan perkhidmatan bayaran dam melalui kaunter khidmat pelanggan di maktab Mekah atau Madinah, atau boleh dilakukan melalui aplikasi tijari untuk para bakal jemaah haji yang akan melaksanakan rukun Islam kelima. Pembayaran dam yang diterima ialah dam haji tamatuk dan dam haji kiron, di mana daging dam ini akan diagihkan kepada penduduk yang layak di Tanah Suci Mekah. Pergerakan bermula dari hotel penginapan di Madinah mengikut waktu penerbangan jemaah dari hotel bergerak ke airport Madinah, iaitu Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport. Pergerakan jemaah menaiki bas untuk ke airport terdapat dalam 7 ke 8 bas. Bergerak ke airport dalam 7 jam awal sebelum pelepasan pesawat untuk seterusnya ialah membuat pemeriksaan badan kesihatan dan pasport. Selepas selesai pemeriksaan tersebut, jemaah perlu tunggu waktu perlepasan pesawat. Sambil itu, jemaah boleh menunaikan fardu solat, makan dan sebagainya. Apabila tepat pada waktu pelepasan pesawat, jemaah diminta untuk beratur masuk ke dalam pesawat dan mengambil tempat duduk yang ditetapkan dalam bas masuk. Mengambil masa dalam 8 hingga 10 jam untuk tiba ke destinasi. Jadi, kami mendoakan semoga jemaah selamat sampai ke tanah air dengan selamat.